Celaka engkau Muhammad, sebab ini je kau panggil kami untuk berkumpul? Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pada video yang lepas kita dah cerita tentang bagaimana Nabi Muhammad SAW dilantik menjadi rasul. Banyak perkara yang disebutkan dalam kisah ini. Bagi anda yang belum lihat cerita ini, boleh klik pada link video di atas. InsyaAllah pada video kali ini saya akan kongsikan kisah bagaimana Nabi Muhammad SAW menyebarkan dakwah. Pada peringkat permulaan dakwah, Nabi SAW fokuskan seruan dakwah kepada orang yang terdekat. Sebagai contoh, pada ahli keluarga dan kepada sahabat yang karim. Dakwah Nabi SAW berkisar tentang perkara penting dalam Islam seperti mengenali Allah Subhanahu Wa Taala dan percayakan Allah Subhanahu Wa Taala serta seruan untuk meninggalkan amalan sembahan patung ataupun berhala. Baiklah, dalam fasa permulaan ini beberapa orang telah memeluk agama Islam. Antaranya ialah Siti Khadijah, Saidina Ali dan Zaid. Di kalangan sahabat pula ialah Saidina Abu Bakar, Osman bin Affan, Zubair bin Awam, Sa'ad ibn Waqqas, Abdul Rahman bin Auf dan Talhah ibn Abdullah. Segala bentuk pengajian dijalankan di rumah Abu Arqam. Setelah seruan peringkat pertama berjaya, Nabi Muhammad SAW meneruskan dakwahnya kepada keluarga yang terdekat. Seruan ini dilakukan setelah Nabi SAW mendapat wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala yang bermaksud, beri ingatlah keluargamu yang dekat-dekat. Surah Asy-Syu'ara. Waktu itu Nabi SAW telah mengumpulkan semua ahli keluarganya. Kemudian Nabi SAW pun bercakap, setakatnya aku tahu belum ada lagi pemuda yang membawa sesuatu untuk kaumnya yang lebih baik daripada apa yang aku bawakan kepada kamu semua. Waktu tu sekalian ahli keluarga Nabi SAW bertanya, apa yang kau bawakan pada kami wahai Muhammad? Lalu Nabi SAW bersabda, aku bawakan untuk kamu segala kebaikan dunia dan akhirat. Lepas sahaja Nabi SAW bersabda, ada sebahagian ahli keluarga Nabi SAW menyambut baik seruan itu, tetapi ada juga sebahagian yang lain tidak menerimanya. Waktu tu Abu Lahab pun cakap, celaka engkau Muhammad, sebab ini je kau panggil kami untuk berkumpul? Disebabkan kata-kata Abu Lahab ini, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, binasalah hendaknya kedua-dua tangan Abu Lahab dan binasalah Abu Lahab itu. Hartanya dan apa yang telah diusahakannya tidaklah memberi faedah kepadanya. Dia akan dimasukkan ke dalam neraka yang bergejolak. Begitu juga isterinya, pemikul kayu bakar itu. Pada leher isterinya tali dari serat-serat. Surah Al-Masad. Tidak lama selepas itu turunlah wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala yang bermaksud, jalankanlah apa yang telah disuruhkan kepadamu dengan tegas dan berpalinglah daripada orang-orang yang musyrik. Surah Al-Hijr. Setelah turun wahyu ini, maka Nabi SAW memulakan seruan dakwah secara terang-terangan. Seruan ini disampaikan kepada sekalian golongan yang ada, sama ada golongan hamba ataupun bangsawan. Bukan setakat itu sahaja, Nabi SAW menggunakan sepenuh masanya yang ada dengan menyampaikan dakwah kepada sekalian pedagang yang hadir ke Mekah, sehingga kan sekalian negeri yang datang ke Mekah juga turut sama mendapat seruan dakwah dari Nabi Muhammad SAW.